Baiklah. Assalamualaikum. Selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teruskan kepada sesi seterusnya hari ini untuk standard 4, iaitu aspek 4.4.1, iaitu guru sebagai pendorong minda. Okey. Jadi seperti yang sebelum-sebelum ni, kita akan tengok dahulu apa tindakan yang boleh kita lakukan di dalam aspek guru sebagai pendorong minda. Okey, yang pertama iaitu merangsang murid berkomunikasi, merangsang murid berkolaboratif dalam pembelajaran, mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif, mengajukan soalan, mewujudkan peluang untuk murid memimpin, menggalakkan murid mengemukakan soalan, serta menggalakkan murid memperolehi pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Jadi kita kupas satu persatu apa yang dikatakan sebagai merangsang murid berkomunikasi. Okey, mari kita tengok. Merangsang murid berkomunikasi itu bermaksud uh, uh, kita membuatkan murid itu boleh berkomunikasi secara aktif. Okey, kemudian kita mengungsikan objektif dan dengan murid secara lisan dan secara lisan dan bukan lisan. Maksudnya secara lisan kita bercakap dan bukan lisan tu maksudnya kita tulis lah kan. Kemudian memberi soalan dalam bahasa yang mudah dipahami serta merangsang murid berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan teknik penyoalan dan bahan. Maksudnya kerana soalan kita selalunya syarat guru itu berkomunikasi yang menyebabkan kita boleh membuatkan murid itu bercakap ataupun menyampaikan apa pandangan murid. Kita yang kena mengasah. Mungkin pada awalnya mereka lebih memilih untuk pasif. Jadi kitalah sebagai guru yang akan membuatkan mereka untuk berkomunikasi. Okey, sebelum itu kita tengok dahulu bagaimana untuk mendapatkan kualiti 4. Okey, mestilah berdasarkan objektif pembelajaran. Okey, kemudian mengikut pelbagai aras keupayaan murid serta secara berterusan. Kita tidak mahu hanya di 10 minit pertama sahaja yang murid berkomunikasi, guru berkomunikasi, tapi bila sampai seterusnya tiba-tiba hanya 10 minit tapi selebihnya pasif. Kita tidak mau begitu. Kita mau secara berterusan. Mungkin di sinilah yang paling mahal untuk mendapatkan kualiti 4. Okey, kita teruskan kepada tindakan yang kedua iaitu merangsang murid dalam berkolaboratif. Bagaimana menggalakkan murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran, memastikan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif menyumbang ke arah pencapaian objektif yang ingin kita capai. Menerapkan semangat berpasukan, kita yang kena meniupkan semangat kepada anak-anak kita. Kita yang mungkin memberikan tepuk tangan. Itu antara contoh-contoh semangat yang kita boleh berikan kepada anak-anak kita. Seterusnya melaksanakan pelbagai kaedah pembelajaran kooperatif secara konsisten. Maksudnya kita tidak boleh patah semangat. Saya pernah berada dalam kelas yang bagus di hadapan tetapi pasif. Sangat pasif. Jadi jika saya patah semangat, maksudnya saya tidak akan mampu untuk membina keyakinan anak-anak ini. Jadi saya mengambil masa juga hampir sebulan lebih, dekat 2 bulan untuk mengambil hati mereka supaya mereka boleh merangsang untuk mereka berkolaboratif, berkomunikasi dan menerapkan semangat berpasukan. Okey, menerapkan semangat berpasukan. Itu semuanya adalah tugas kita sebagai seorang guru. Kemudian kita tengok yang ketiga, mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran yang kritis dan kreatif. Mengapa? Bagaimana? Itu. Siapa? Selalunya kalau macam matematik, kenapa? Mengapa? Itu yang selalunya, soalan itu yang kena sentiasa ada di bibir-bibir kita. Sebenarnya mungkin kita sudah biasa menggunakan soalan-soalan itu tapi kita kurang sedar. Jadi selepas ini kita kena menyedari yang kita memang sudah ada kemahiran itu. Cuma kita tidak perasan. Itu. Okey? Seterusnya.
mengajukan soalan menjurus ke arah keputusan dan penyelesaian masalah, menggalakkan murid untuk mengenal pasti masalah dan mengenal pasti alternatif. Bukan kita yang menyelesaikan masalah, biar murid yang menyelesaikan masalah. Kita mesti sokong, kita mesti berikan bimbingan supaya mereka boleh menyelesaikan masalah mereka sendiri, mendorong murid untuk memberikan idea untuk menyelesaikan masalah, menggalakkan apa saja strategi yang boleh digunakan. Okey? Okey. Seterusnya, mewujudkan peluang untuk memimpin murid. Memberi peluang kepada murid membuat tugasan kumpulan. Maksudnya kita sediakan ahli kumpulan, ketua kumpulan, melantik kumpulan. Kemudian kita dorong agar murid-murid ini bekerja dalam satu pasukan, bukannya bekerja sendirian. Okey, seterusnya menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan dengan pelajaran. Ini pun kita yang kena galakkan. Mungkin kita boleh bagi ganjaran kepada mana-mana murid yang berjaya mengajukan soalan mengapa, kenapa, bagaimana. Maksudnya ini perlukan keberanian. Dan siapa yang akan menggalakkan, siapa yang akan mendorong murid ini berlaku demikian adalah kita. Kita sebagai seorang guru. Okey? Seterusnya, menggalakkan murid memperolehi pengetahuan secara kendiri. Ini semua bergantung kepada apa aktiviti yang kita telah sediakan. Maksudnya, aktiviti yang kita sediakan itu jika berkualiti, membolehkan murid untuk mempelajari atau mendapat kemahiran secara kendiri. Dan kita hanya sebagai seorang pendorong minda, sebagai fesi, sebagai pembimbing dan membantu anak-anak kita. Selebihnya ditentukan oleh anak-anak kita sendiri. Okey, sebenarnya di sini ada video, tetapi video ini mungkin tidak bersuara. Okey, jadi video ini sebenarnya adalah menggambarkan bagaimana okey, murid ini dorang ada jawapan. Sudah mendapat jawapan. Tapi ada jawapan yang berbeza antara kumpulan yang lain-lain kan. Jadi sebagai seorang guru saya bertanya, kenapa? Mengapa? Kenapa jawapan mereka begitu? Ah, jadi saya telah memberikan peluang kepada murid ini untuk menyuarakan pendapatnya. Ah, Kemudian kita bagi lagi ruang kepada kumpulan lain untuk memberikan pendapat. Kenapa? Mengapa? Sedangkan jawapannya hanya satu. Tetapi mungkin cara penyelesaiannya adalah berbeza. Kita yang mewujudkan peluang itu sebagai seorang guru. Okey, kita yang mewujudkan sebenarnya. Jadi kita berusahalah perlahan-lahan untuk menjadi guru yang berjaya mendorong minda murid melaksanakan aktiviti, berfikir serta berkomunikasi di dalam kelas. Okey. Jadi sekiranya ada soalan bolehlah bertanya kepada saya bila-bila masa sahaja. Sekian, terima kasih.